Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar semua ya? So, kelas kita hari ini kelas DPM 3A ya. DPM 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua ya. Muhammad Ikhwan, Muhammad Amir Syam, Nur Hafizah. Alright. Wan Nur Alia, Toshinyi, Muhammad Amir, Amin Syah, Irfan, Farah, Nakib Dengar cantik. Alright. Hari ni saya tukar, saya tak pakai tab, saya pakai handphone je. Nak tengok nak tengok dia punya handphone saya ni okey ke tak. Haris okey, Amirah, Adibah. Okey. Saya pakai handphone je. Nak test kecanggihan handphone ni canggih ke tak. Alright. Kita Akmal Hafiz, okey, cantik. Adibah, Hazwani, okey okey. Kita kena ada ciri usahawan di mana kita tak boleh berpuas hati dengan apa yang ada. So kita kena ubah tengok yang lebih baik Alright. Maka kita mungkin akan lebih berjaya berbanding orang lain kalau kita sentiasa upgrade diri kita ya. Alright. Semua okey? Semua sihat? Semua sihat? Sekejap saya nak test type pula. Bila pakai handphone ni type dia kecil. Okey. Semua sihat? Nak tengok jawab macam mana? Alright, nak tengok kamu dengar ke clear ke tak? Alhamdulillah Amirah sihat Alright. Sihat Ahmad Dini. Ahmad Dini, welcome back. Sihat alhamdulillah. Okey, semua okey, cantik. Type pun boleh pakai Next week saya plan kita pakai yang lain pula. Kita tengok. So usahawan ni kena sentiasa mencuba teknologi yang ada. Alright. Tapi saya tak bagi tahu lagi, tapi tak apa. Nanti kita clear Ikmal Hafiz clear. Alhamdulillah Hafzarul Okey, Hafzarul. Next week kita pakai
platform yang lain pula lah. Kita cuba macam-macam. Alright. Topik kita hari ini, kita akan bersambung perbincangan kita pada kelas yang lepas. Kelas lepas kita buat hari bila? Di PM3E kita buat pada hari Selasa. Hari Selasa. So kita sambung perbincangan kita pada topik apa? Kita stop dekat topik teori. Teori Iwana. Iwana welcome. Asalnya Iwana first time masuk kelas. Betul Iwana? Last class masuk tak? Iwana. Ataupun nak saya sebut nama seorang-seorang dulu. Iwana. Muhammad Irfan, Nur Syahidah, Wan Nur Alia, Muhammad Amir Syam, Muhammad Nakib, Muhammad Akmal Haziq, Muhammad Luqman Hakim, Aina Balkis, Muhammad Akmal Hafiz, Nur Afiqah ada? Ifah Amelia. Mana Ifah Amelia tak nampak lagi ni. Nur Hafizah. Toshin Yi tadi ada. Nur Adibah Hazwani. Muhammad Kalish Ikram. Amin Sia tadi ada. Nur Amirah Balkis. Nur Izzati. Alia Syahirah. Muhammad Faris. Nur Farhatul Abqariyah. Ahmad Dini ada tadi. Nur Diana Adlin. Diana dia tukar, dia join kelas satu lagi ke? Kelas saya pun tak pasal. Betul lah. Diana ada tak? Tak nampak tadi nama naik. Diana Azlin. Muhammad Amir Irfan, Muhammad Faris Izwan, Muhammad Hafzarul, Syaz Hamir, Amar Haris. Okey. Nur Hafizah saya semua ada Tapi tengok bilangan kat atas ni 25 tolak saya 24. Name list kamu ni ada 27. Okey. Kita sambung. Okey, Farah semua ada. Okey. Kita sambung topik kita yang kita berhenti pada hari Selasa lepas kita berhenti dekat types of entrepreneurship, right? And then today we will continue on the topic of theories of entrepreneurship. Teori keusahawanan. Okey, cek balik note yang saya bagi kat kamu. Kita start dengan slide 15 slide number 15, di mana teori keusahawanan dipecahkan kepada 4 bidang utama. Alright, dan yang paling penting bidang ekonomi lah, sebab keusahawanan ni melibatkan perniagaan. Perniagaan melibatkan money and cent, dollar and cents. Alright, so kita tengok dulu bidang yang paling utama iaitu ekonomi. Okey, saya Nur Amirah Balkis. Okey, tak apa. Okey, semua ada. Seorang lagi ni, apa nama Diana Azlin. Okey. Aspek ekonomi ataupun bidang ekonomi, di mana keusahawanan didefinisikan dalam aspek bidang ekonomi, dia melihat kepada usahawan itu sebagai penyumbang utama kepada bidang ekonomi masyarakat. So usahawan ni dia ada tanggungjawab, dia ada peranan yang boleh dipraktiskan, yang boleh diamalkan oleh mereka di dalam masyarakat dalam aspek ekonomi. Okey nah. Diana Azlin. Okey, tak ada. Mungkin dia kelas. Okey. So, peranan usahawan, dia, kalau kita tengok last class, kita bincang dari sudut ekonomi, iaitu banyak berkisah tentang Adam Smith kan, dan juga dia punya definisi usahawan. So,
usahawan dia mengguna pakai sumber-sumber yang ada dalam persekitaran dia untuk menawarkan produk, daripada sumber yang tidak produktif kepada sumber yang lebih produktif. Diana Azlin kelas ni ya. So where are you, Diana Azlin? Alright, Delena ke apa ke kat rumah? Tak apa. Tak apa, nanti saya telefon bapak dah. Okey. So, antara sumbangan usahawan, dia create produk dalam market. Alright. Dia memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat. Ya, Diana. Welcome. Ya, Diana duk makan nasi ke apa kat rumah tadi? Alright, tak apa. Okey, Diana. Okey, usahawan dia menawarkan produk dalam masyarakat. Untuk nak buat penawaran kepada mereka, dia perlukan tubuh perniagaan. Untuk nak menjalankan perniagaan, dia perlukan pekerja. So, bila dia ambil pekerja, dia memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada masyarakat. Alright nah? So, masyarakat akan ada kerja. Bila ada kerja, ada pendapatan. Bila ada pendapatan, dia pekerja-pekerja itu akan membuat pembelian-pembelian lain. Maka semua itu akan generate ekonomi, akan meningkatkan ekonomi ya. Alright. And then dan juga usahawan dia pioneering on innovation. Seorang yang suka membuat perubahan-perubahan, inovasi. Alright. So kalau kita tengok balik definisi Adam Smith 1776 ya. So he stated that an entrepreneur is an individual who undertakes the formation of an organization for commercial purposes. Usahawan seseorang yang menubuhkan syarikat untuk tujuan komersial, untuk tujuan perdagangan, perniagaan. Alright. Entrepreneur react to economic change, thereby becoming the economic agent who transform demand into supply. Okey, usahawan ini macam kita discuss definisi sebelum ini ya, di mana dia sebagai agent ekonomi merubah sesuatu perkara kepada produk yang baru. Produk sedia ada, dia upgrade jadi produk yang something look different. Okey. So dalam konteks ekonomi ya. So apa saja yang berkaitan dengan ekonomi negara, peluang pekerjaan, so, semua ekonomi ya. Penawaran produk baru, inovasi dalam produk, semua tu berkaitan dengan ekonomi. So kita tengok pula dalam bidang yang kedua iaitu sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi ni berkaitan hubungan sesama manusia. Kita berinteraksi dengan orang lain, tu hubungan sosial. Alright, sosiologi ni kaitan ataupun kajian yang berkaitan hubungan sesama manusia antara seorang dengan orang yang lain. Alright, sekarang ni kita berhubung secara sosial melalui Facebook. Alright, that's why dia panggil media sosial. Alright. So, define an entrepreneur as a generation or a group which adopt entrepreneurship as a career to improve the status of the group in the eye of the society through their social roles. So, dia mendefinisikan usahawan sebagai satu generasi ataupun sekumpulan manusia yang mana menerima keusahawanan ni sebagai satu pekerjaan, career, dalam tujuannya untuk nak memperbaiki taraf hidup sosial diri dan masyarakat. Alright, dia bekerja, dia nak jadi peniaga, dia nak jadi usahawan bukan untuk melihat dari sudut ekonomi, tapi untuk nak upgrade diri dia ke arah ke lebih baik ya. Alright, itu dalam aspek sosiologi. So kat sini Everett Hagen 1957, so he proposed that entrepreneurs emerge from a low income group that is not satisfied with the inequalities and disappointing services they receive from society. Kenapa timbul keusahanan dari sudut sosiologi? So Everett Hagen ni melihat dia berlaku daripada ketidakpuasan hati ataupun ketidaksamarataan kehidupan masyarakat, sesebuah masyarakat. So that's why dia berubah menjadi usahawan. Let's say dia bekerja, makan gaji.
So susah kerja macam-macam, buruh dan sebagainya. So kehidupan dia susah, sengsara. Dia tak puas hati. Sebab status ekonomi dia, status hidup dia, taraf hidup sosial dan masyarakat sangat teruk, rendah. Maka dia berubah menjadi usahawan untuk nak cuba mencapai taraf hidup yang lebih tinggi, yang lebih baik. Itu yang disebut oleh Albert Hagen. Alright. So this group makes the effort. Kumpulan-kumpulan orang yang tidak puas hati tadi cuba untuk memperbaiki keadaan dan juga untuk nak memperbaiki taraf hidup mereka dengan melalui aktiviti perniagaan. Alright, Yang ketiga. So dalam aspek psikologi tak ni. Right, sosiologi hubungan dengan manusia. Psikologi ni diri kita, diri orang itu, individu. Alright. Define an entrepreneur. Dalam aspek psikologi, dia mendefinisikan usahawan melalui tingkah laku dan juga ciri-ciri personality yang ada pada seseorang. Alright, dapat Alright. Dia nak link lah ni. Here's. Ada ni. Ada semua Okay. Tak apa, Dana. Next week kita pakai platform lain supaya kamu boleh bercakap. Minggu ni minggu teori, saya seorang bercakap. Alright. Semalam kelas 3B, 2-3 orang tak puas hati sebab tak boleh cakap. So banyak menaik type kat situ. Nak bagi idea. Tak apa, okey. Kalau ada idea, type dulu. Next week kita interaction, social interaction yang lebih ni proper. So kat mana tadi? Okey. Tingkah laku, behavior and personality traits. Ciri-ciri personality yang ada pada seseorang, pada individu itu. Alright. Dalam konteks ini, dia melihat bahawa usahawan mestilah ada seorang yang berani mengambil risiko. Ialah dia nak kena keluar duit dia untuk nak modal perniagaan. So dia bergantung dengan risk. Alright. So usahawan itu dikatakan sebagai risk taker, orang yang mengambil risiko. Alright. Yang pertama. Yang kedua, usahawan itu dikatakan sebagai seorang yang locus control, mempunyai kawalan diri yang tinggi. Alright. Yang ketiga, desire to accomplish. Buat satu, siap dengan yang terbaik. Alright. Semalam saya ada cakap beberapa ciri usahawan. Nanti kita akan detailkan lagi psychological ini, personality trait, di topik yang selepas ini. So semalam saya ada cerita topik itu, and then seorang student itu dia cuba membuat seperti yang saya cakap, iaitu salah satu ciri lagi yang saya cakap, kita ni sebagai seorang usahawan perlu ada tingkah laku proaktif. Apa maksud proaktif? Tak kira lah usahawan ataupun pelajar ataupun staff ataupun pensyarah, kita sebagai manusia mesti ada sifat ciri proaktif. Kalau ada ciri ni, bukan takat ciri ni, ciri-ciri yang usahawan ini, maka kehidupan kita lebih berjaya. Apa itu proaktif? Proaktif satu tindakan yang tidak perlu disuruh, dia dah buat. So soalan saya semalam, saya minta classify the size of business organisation, right? And define it briefly according to as defined by SME Corp, right? So dia pun hantar terus. Saya tak minta. Saya suruh cari kan. Saya suruh cari. So dia cari, dia dah writing handwritten and then dia hantar saya. Saya kata, oh ni baik, ciri-ciri usahawanan, ciri-ciri usahawan. Laju pantas. Saya tak minta, dia dah hantar. So kena ada ciri-ciri macam tu baru kita boleh berjaya. Tapi malangnya jawapan itu salah. Tak apa. At least so she try something try to apply the personality trait of entrepreneur. Okay, tak apa. Dia janji saya dia nak cari jawapan yang lain yang tepat. Tak apa, saya tak bagi clue apa lagi. Right. So, the entrepreneur is a person who has a unique personality and behavior such as having initiative. Ya, ada inisiatif. Nak buat satu.
Bukan nak kena suruh, nak kena ketuk, nak buat inisiatif. And the ability to plan and sense opportunity. Dan juga keupayaan untuk nak merancang. So, nak buat satu benda, kena rancang dulu. Ni saya bagi soalan, tak baca betul-betul, terus nak jawab, nak hantar. So, strategi yang salah lah. Risk taking lah tu kan. Alright, so kena rancang tu. Kan, soalan ni macam mana? Apanya? Kan, baca betul-betul. Alright. And sense of opportunities, dan juga boleh deria untuk nak melihat peluang. Apa yang berlaku kat persekitaran, itu mewujudkan peluang. Peluang itu boleh disebut sebagai satu perniagaan. Alright. And then, the last part is anthropology. Anthropology ni berkaitan dengan adat resam, salah sila, cerita-cerita sejarah. Alright. So, anthropology is the study of origin. Origin maksudnya asal usul. Development, pembangunan, perubahan, the changes, custom, budaya, and belief, kepercayaan dalam sesebuah masyarakat. Alright. In other words, the culture of the people in the community. Dalam erti kata yang lain, kebudayaan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan budaya orang dalam sesebuah masyarakat. So, kita tak tengok panjang. Common sense-nya, kalau Melayu orang cakap budaya apa, kalau Chinese orang cakap budaya apa. Kat dalam kelas ni ada Chinese tak? Indian budaya apa? Ada Indian tadi kan. Semalam ada kelas Chinese, Chong and Wei Liang kan. So saya tanya, dia orang banyak berinteraksi dengan saya, tapi melalui type lah. So that's why dia orang minta guna ni, tak apa. So kat sini Melayu budaya apa? Secara common sense, apa yang kita terfikir? Kalau Melayu budaya apa? Kalau Indian budaya apa? Kalau Chinese budaya apa? Tak ada jawab. Cuba jawab tengok. Nak tengok. Chinese celup adalah Chinese celup siapa? Ahmad Dini bukan, saya tanya Chinese celup. Kita secara common sense, apa yang kita fikir? Chinese budaya apa? Chinese budaya menega. Sebab apa dia budaya menega? Tengok personality trait yang tadi pula. Dia berkaitan juga. Antropologi, psikologi dan sebagainya. Ada kaitan. Chinese suka menega. Kenapa suka menega? Malay kenapa tak menega? Dia suka apa? Budaya. Alright. Tak apa. Topik yang kedua pada hari ini, kita detailkan lagi detailkan perbincangan kita tadi. Kita detailkan di atas topik yang kedua pada hari ini. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan, tak apa. Okey, topik yang kedua pada hari ini iaitu competencies of entrepreneurs. Apa itu competencies? Kompetensi ni maksudnya sifat-sifat yang boleh menjadikan seseorang usahawan itu kompetitif dalam market, dalam perniagaan dia. Maksudnya berdaya saing. Ciri-ciri apa ataupun personality trait apa yang perlu ada oleh seorang usahawan untuk nak menjadikannya berdaya saing, untuk nak lawan dengan pesaing-pesaing lain dalam perniagaan. Alright. Kamu tengok slide number 20. Saya buat bentuk bentuk bunga-bunga kipas tu banyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Banyak Dan kalau kita nak jadi usahawan, tak semestinya kita perlu ada semua. Ada beberapa pun okey, tapi kita optimumkan kompetisi tersebut. Chinese suka ambil risiko. Chinese suka ambil risiko. Dia nak jawab. Sebab dia kat tempat kita ni Chinese yang banyak berniaga. Bila banyak berniaga, dia berkaitan dengan risk business risk. So nampak seolah-olah begitu dia nak. Betul. Good effort. Alright. Kita tengok satu persatu.
Maaf, wifi lambat, wifi problem. Daniel Kushari. Nah tak apa, welcome, baru masuk tak apa. Baru masuk juga tak apa. Kalau tak masuk pun nak buat macam mana? Tapi cuba tengok video kita balik replay balik bila-bila line okey. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, inisiatif. Tadi dah sebut kan? Inisiatif. Apa maksud tadi? Apa yang saya cakap tadi? Inisiatif, memulakan langkah. Ada mengambil langkah lah. Jangan duduk relax, suruh ketuk, baru nak buat kan? Mengambil langkah. Alright. So, do things without instruction from anyone. Saya tak minta lagi assignment. Saya baru bagi soalan untuk perbincangan kan. Tiba-tiba ada seorang tu kelas malam dia hantar personal. Saya mengharapkan kalau kamu hantar apa-apa pun, hantar dalam grup Telegram, boleh kita discuss. Tiba-tiba dia hantar personal grup Telegram, tapi personal dia tak grup. Tak apalah, saya pun respon jugalah. Tapi tak apa, dia ada inisiatif, dia ada proaktif. Proaktif, inisiatif. Do without instruction. Alright. The entrepreneur should be able to take action that go beyond his job requirement. Seseorang usahawan perlu seharusnya mengambil langkah-langkah ataupun tindakan yang melangkaui daripada kerja-kerja biasanya, kerja-kerja sehariannya. So jangan buat daily ataupun routine work. Dia kena ada extra beyond routine. Alright. And to act faster, dan juga bertindak secara cepat. Alright. Okay. He is always ahead of others. Dia selalunya sentiasa depan banding orang lain. Kalau macam tu dia ada ciri-ciri leader lah. Leader. Dia bukan follower. And able to lead the business. Leader. Dia bukan orang yang suka tunggu arahan. Dia orang yang suka buat dulu. Buat dulu ni dia ada ciri-ciri pemimpin. Alright. Acting out of choice rather than compulsion. Taking the lead rather than waiting for others to start. Alright. Initiative will allow an entrepreneur to be alert and proactive. Tadi kita dah cakap proaktif. So initiative ni berkaitan juga dengan proaktif. Besides, willingly puts himself in a situation whereby he is personally responsible for the success. Alright. So, these competencies help entrepreneur in seeking opportunities and exploring business field. Maka, dengan tingkah laku inisiatif ini, dia dapat membantu seseorang usahawan dalam melihat ataupun nampak peluang-peluang dan juga meneroka bidang-bidang perniagaan. Alright, inisiatif. Yang kedua, tak mau ditinggal sebab banyak, 13 kan? Okey, yang kedua, seize opportunities. Nampak peluang dan juga dia menghidu peluang, nampak and then rebut. Seize rebut. Kalau nampak saja buat tak kisah, buat tak tahu, tak guna juga kan. Macam mana nak nampak peluang, macam mana nak hidup peluang. Apa sahaja yang berlaku kat luar, cuba kita observe sebagai usahawan ni yang berkaitan dengan produk kita ke tak produk kita, observe peluang. Kamu perasan tak? Dalam PKP ni banyak perniagaan-perniagaan yang tak boleh berjalan. So, saya lihat pada beberapa company, terutama company yang betul-betul efek PKP ni adalah company pelancongan, penerbangan dan sebagainya. So, saya lihat satu company yang sediakan package umrah. Memang tak boleh keluar negara kan? Umrah untuk pergi ke Mekah. Tiba-tiba dia mengeluarkan hand sanitizer kat market. Wah, itu terpaksa lah, kena hidup peluang lah, nampak. Kalau tidak, bisnes tak jalan, duit tak ada, pekerja pun kena berhenti, susah. Alright, so terpaksa adapt changes to change the norm. Alright. Seize opportunities. Yang ketiga, endurance. Bertenaga, cepat, pantas. Alright. So jangan duk bila dah bila dah tak boleh nak berniaga sejak PKP, so kita pun susah nak mengadu kerajaan lah, apa berkomen, tak payah. So usahawan ni nak nampak peluang, rebut peluang dan cepat bertindak. Endurance, kena pantas dan juga secara agresif lah. Alright, endurance. Yang keempat, information seeker. Okey, kalau nak
nak switch daripada operation kita, company travel, company umrah, nak jadi pengeluar hand sanitizer, nak buat macam mana? Itu kita memang tak ada ilmu. Maka kita kena sentiasa dahagakan kepada maklumat. Maklumat. Cari kat mana, macam mana nak buat, macam mana konten, berapa sukatan dia punya cecair, apa kemikalnya, kan? Nak pack macam mana? Adakah nak pack botol ataupun boleh picit? Sekarang ni ada spray, lagi bagus, kan? Semua tu kena ada maklumat, ilmu lah. Kena belajar. Kalau tak belajar, kena pandai cari maklumat dan sebagainya. Information seeker. Dan kalau nak relate balik kita dengan sebagai student, tak perlu kita relate dengan usahawan. Kalau kita relate dengan student, kita kena pandai cari maklumat lah, untuk nak menyediakan jawapan-jawapan yang diberi oleh pensyarah. Alright lah. Dan maklumat tu jangan salah maklumat. Alright lah. Kalau cantik lagi, tanya, confirm balik. Jangan hantar lagi, confirm balik. Confirm balik. Macam saya nampak idea saya macam ni. Adakah idea saya ni okey ke tak? Betul ke tak? Dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya, high work quality. Kerja kena sentiasa di tahap yang terbaik nak beri. Berkualiti terbaik. Kalau saya minta satu, jawab, beri dua. Saya tak tahulah, perangai saya macam tu. Kita takut-takut tak cukup ataupun salah. Bila kita beri lebih, mungkin yang lebih tu akan dapat membantu kita kekurangan yang jawapan-jawapan yang lain. Right, high work quality. And then commitment towards work agreement. Bila dah kita nak buat satu benda, kita kena commit betul-betul, committed. Buat sehingga berjaya, sehingga terbaik, commit. Jangan duk hirau benda-benda lain yang mungkin mengganggu kita, menghalang kita daripada menyiapkan kerja-kerja kita. Kawan telefon tengah duk online ni, kawan telefon ajak minum ke, kat belakang apa nama dia, mak telefon suruh pergi masak ke apa kan, sat. So commit tu dalam kelas. Ataupun nak buat satu benda, commit sehingga selesai. Alright. Efficient berkesan ni dia melibatkan buat kerja mesti sepenuhnya. Yang tadi commit tadi, buat sehingga siap. Yang pertama, buat kerja sehingga siap, selesai, tamat, complete. Buat kerja mesti cepat. Orang lain pun buat kerja juga, tapi orang buat kerja lambat tak boleh. Kita buat kerja mesti cepat. Yang kedua. Yang ketiga, efficient ni berkaitan dengan kos. Buat kerja mesti dengan kos yang lebih rendah daripada orang lain. Maka ini, tiga perkara ini, dia akan menjadikan satu pekerjaan kita tu sebagai efficient, berkesan. Alright, dapat. Kalau dalam perniagaan, kita buat produk cantik-cantik tapi mahal. Sebab kenapa kita letak harga mahal? Sebab kita dapat bahan mentah yang mahal. Maka itu tak berkesan. Kita susah nak jual. Alright, so kena carilah sumber-sumber bahan mentah yang lebih murah untuk kita nak tawarkan produk siap kita dengan harga yang lebih lebih baik untuk nak bersaing kat dalam pasaran. Bukan hanya produk yang terbaik, produk yang berkualiti, produk yang canggih, tapi dengan kos yang reliable dan cepat keluar berbanding pesaing kita. Alright, tiga perkara ni. Alright. Yang seterusnya, systematic planning. Systematic planning, semua benda nak buat mesti rancang dulu. Jangan terus buat, hantar kat saya, tengok salah, kosong. Pantaslah, cepat, tapi kerja tak plan, tak rancang. Alright, type kat Google, saya cakap apa itu, size of business organisation, right? And then you type lah size of business organisation. Tiba-tiba kat Google tu, yang senarai yang pertama tu, kamu klik-klik, terus jawab terus hantar saya. Jangan rancang dulu. Betul ke tak ni? Kan? Macam mana? Apa yang maksudkan dengan soalan-soalan itu semua? Alright, systematic. So dalam kursus kesonan kita ni, kita akan belajar cara untuk nak membina dan nak membangunkan sebuah rancangan perniagaan. Itu maksudnya systematic planning. Dia ada step dah. Pertama kena buat apa, kedua kena buat apa, ketiga kena buat apa, keempat, kelima. Dia ada lebih kurang 5 perkara utama dalam sebuah rancangan perniagaan. So kita akan go step by step, satu persatu, elok susunan. That's why dipanggil systematic planning. Seterusnya, creative problem solving. Dalam nak menyelesaikan sesuatu masalah, penciptaan produk itu mestilah kreatif. Dia tak mau macam sedia anda. Kreatif ni berkaitan dengan
creativity and inovasi. Alright, nah? Dia bukan benda yang berasingan. Dia sebenarnya dia datang, ni topik yang kedua kalau tak silap saya, nanti kita akan belajar topik yang kedua, di mana dia datang dengan idea. Bila sesuatu masalah yang berlaku ataupun satu isu yang berlaku di persekitaran, let's say nak mai kelas, nak mai kuliah, apa masalahnya? Sebenarnya dia bukan masalah pun, isu-isu. Apa isu-isu yang berlaku sekarang? Nak bimbit buku macam-macam, kelas banyak daripada pagi sampai petang kan. Nak bimbit buku banyak. Kat sekolah lah, kita tengok sekolah kat politeknik ni tak berapa banyak buku kan. Kat sekolah kita tengok murid pelajar-pelajar usung beg yang besar nak pergi sekolah kan. Itu isu ataupun masalah. So daripada itu nampak tak peluang lah. So nak buat macam mana? Ni apa tangga? Ni apa nama? Hasil fikri tangga. So nak buat macam mana? Itu isu tu. PTSS, Politeknik Tangga, sana sini. Arti apa arti? Retweet. Tak apa. Tangga. So buatlah motosikal terbang. Bukan motosikal terbang tu, skateboarding yang terbang. Sekarang macam produk digital kan. Semua tu dilihat pada problem ataupun isu-isu yang berlaku kat persekitaran. So dapat idea. Daripada idea datangnya perkara-perkara kreatif untuk nak solution tu. Okay. And then daripada creativity itulah baru datang inovasi. Dia suatu proses yang alih guna iPad cantik. Guna iPad. Buku online, yes. Tapi kat Malaysia ni dia bab-bab tu dia bukan selalu sebab banyak kategori masyarakat yang tak mampu. That's why bagi negara-negara yang kecil macam Singapura, negara kecil banyak dah. Brunei, kalau kita tengok kat sekolah-sekolah semua bawa iPad je. Ni kan bawa iPad. Saya tab. Yang kelas kamu sebelum ni saya pakai tab. Hari ni tak mau pakai tab saja. Test handphone, tengok okey je handphone saya ni. Okey. Semua ada dalam tu okey, tak payah bimbit berat. Alright. So pengajaran dan pembelajaran bawa tab je. Bawa iPad, tab sebagainya So dalam tu dah ada e-book sebagainya. Itu idea-idea yang datang dulu ni dah jadi kebiasaan sekarang, rutin. Saya rasa nanti saya akan bagi kat kamu bukan e-book, PDF file saya tak buat e-book, PDF file berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini. Saya buat writing in detail sebab sebenarnya saya nak tengah buat buku keusahawanan SPM. Dapat tender tender kerajaan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan buku elektif keusahawanan tingkatan SPM. Saya tak pasti tingkatan 4 ke tingkatan 5 buku tu. Sebab kami menyediakan konten je. So kita bekerjasama dengan publisher Sasbadi Sasbadi dia menang kontrak penyediaan buku teks sekolah. So konten-konten tu nanti saya convert ke PDF, and then you all bacalah berkaitan dengan topik kita ini. Mungkin lebih faham lagi lah sebab sekarang ni kita bercakap kuliah kan, sesi kuliah, tapi mungkin boleh mendalami lagi apa yang saya cakap hari ni dengan melihat pada writing dia. Okey. Seterusnya self-confident. Self-confident ni berkaitan dengan apa yang kita nak buat, yakin pada diri sendiri lah. Tapi nak yakin tak tentu hal tak boleh juga. Kita kena nilai dulu, buat pengukuran dulu sebelum nak yakin tu. Sesuatu idea perniagaan, sebelum timbulnya keyakinan kena semak, cek dan sebagainya. Self-confident, keupayaan dan juga capabilities, ability and capabilities. Alright, not being afraid of the risk. Ni jangan takut dengan risiko dalam perniagaan. Dia berkaitan dengan self-confident. Alright.
berkaitan skill, kemahiran. Untuk nak self confident, kita kena mahir, baru kita berani. Satu lagi, kita kena ada pengetahuan, ilmu pengurusan, ilmu perakaunan, ilmu kewangan, ilmu pemasaran. Alright, baru kita berani. Alright. Assertions. Ciri-ciri assertive in his action. Entrepreneur confront problem and issues with others directly. Okay, brave to give opinion and ideas. Alright, berani untuk memberi pendapat, cadangan, idea dan sebagainya. Able to make decision even though there is an objection from other. Walau berani dululah. Tak payah duk kira orang nak tolak idea kita itu, pendapat kita itu. Kalau duk fikir macam tu, kalau buat pembincangan, kalau nak pembentangan, duk takut-takut, tak buat kan. So tak boleh. So tapi dalam tadi berkaitan dengan budaya jugalah kan. Budaya orang kita ni terutama Melayu lah. Dia suka follow. Dia tak suka bercakap yang boleh yang berbeza dengan orang lain. Right nah. So bagi saya kena ubah jugalah, kena ubah sebab idea yang berbeza ni bukan kita nak berkonflik dengan orang. Kita untuk nak memberi explore pemikiran, idea-idea dalam perbincangan, dalam mesyuarat dan sebagainya. Kena ada idea-idea lain lah. Baru kita boleh bincang, kita duduk sit down yang elok dan kita capai keputusan. Kalau tak, dengar pengurusi mesyuarat je lah bagi idea, bos kita bagi idea, and then semua pekat ni so tak gunalah perbincangan mesyuarat. Kita boleh sebut dia sebagai taklimat arahan Alright. And then persuasion berkaitan dengan persuasive. Alright be persuasive and able to persuade. Sebagai seorang usahawan, kita kena ada daya usaha untuk nak persuade, untuk nak mempengaruhi, nak bagi orang percaya cakap kita, nak bagi orang tertarik dengan apa yang kita nak sampaikan. Baru kita boleh persembahkan produk kita dan orang tertarik untuk nak mendengar. Pertama nak mendengar dulu sebelum nak membeli. Alright Selepas dengar, dia tertarik, dia percaya, maka dia terpengaruh untuk membeli. So usahawan perlu ada ciri-ciri itu. Kalau tak ada, nak buat macam mana? So saya adalah terfikir beberapa penyelesaian. Cuba kamu bagi idea. Ada idea tak? Kalau tak, seseorang itu tidak boleh nak dia tak ada personality persuasive. Ada? Ahmad Dini ni buat escalator. Tak apa, itu yang tadi topik tadi ni topik yang baru, persuasive. Kalau kita tak boleh nak persuade orang, kita ni cakap lembut, tak boleh nak ni. Saya rasa saya okey. Bab persuasive ni saya okey. Saya cakap nanti Ahmad Dini ejen jualan. Siapa nak jadi ejen? Nantilah artis. Nantilah Nilofa. Nantilah siapa lagi? Siapa-siapa yang ni yang terkenal. Sekarang ni kamu perasan tak? Kita ada jawatan influencer kan? Banyak kedai-kedai, perniagaan-perniagaan yang bila nak promote satu barang, masuk kursus belajar. Okey. Tapi ini makan masa Dini, makan masa. So nak cepat ni nak buat macam mana? Sebab seorang usahawan tadi kena pantas kan? Pantas. So nak buat macam mana? Lantik influencer. Kan sekarang ni macam-macam. Apa ni? Kamu cuba tengok dalam Facebook saya kadang-kadang main iklan Pak Mat Western Restaurant. Ada dua orang pak lawak yang dia buat syarikat influencer, Insta Famous. Yes, Ahmad Dini Alright, good. Persuasion. Yes, paid review. Bayar je, bayar. Paid review Nur Syahidah, good. Bayar orang buat review, Hasif good. Ahmad Dini, budak 46. Apa budak 46? Pak Kodi. Ya, Pak Kodi. Yes, Ahmad Dini Yang dua orang buat lawak bodoh. Tapi menarik Saya suka tu. Saya suka. Seorang bahagian cakap, seorang bahagian buat lawak bodoh. Yang gemuk tu. Yang kuih tu bahagian cakap okey. Menarik. Cara tu cakap menarik. Dia ada jawatan influencer lah. So kalau kamu Ahmad Dini boleh buat tu, okey lah. Tak payah ni. Kita buat pekerjaan sendiri sebagai influencer
Datuk Alif tak buat dah untuk kita, sebab dia dah company dia besar, dia buat kat company dia je. Dia tak mau dah kan. Kalau mau pun kita tak mampu nak bayar lah, mahal kan. Ni law firm tak, jangan duk cuba lah, mahal. Alright. Power and authority, kuasa lah, dan tanggungjawab. Alright, dah habis. Competencies of entrepreneurs. So daripada banyak-banyak tadi, kita boleh buat ads. Ad lah. Saya pernah cuba FB ad murah je. Cuba buat Bila once you ada produk, buat ad. Jangan harap percuma je. Bayar pun murah. Jangan risau, murah je. Alright. FB ad. Tapi FB ad pun kena pandai jugalah nak promo dari segi picture, foto, soft ayat-ayat soft and then hard writing, soft writing. Alright. So dia pecah pada 3 perkara yang kompetensi tadi. Yang pertama attitude, tingkah laku initiative, confident, risk taker, motivation, diligence, information seeker. Dia berkaitan dengan attitude, perangai. Yang kedua skill, kemahiran. Perangai ni adakah warisan tadi perangai adakah diwaris? Perangai ni dia terbawa, dia mungkin lah waris, tapi dia terbawa juga dengan kawan-kawan, dengan ahli family. Dia mewarisi, dia ikutan budaya masyarakat sebagainya. Attitude. Kalau kita tengok skill kemahiran boleh dipelajari. Decision making, problem solving, communication, cara bercakap boleh belajar. Bukan belajar kursus formal, kursus tak formal, boleh practice. Tak handphone depan tu, buat selfie, practice, rakam video, cakap pop sebelum saya suruh bentang nanti kan. Practice tu macam mana. Alright. Kalau malu, practice seorang-seorang. Kalau tak malu, suruh kawan duduk depan. Dekat balik bilik hostel, ataupun sekarang kat rumah kan, adik ada petang-petang, adik kamu balik sekolah, so dia duduk depan, bayar lah. Kalau tak, dia lari kan, cakap depan. Dia tak faham apa, ngangah. Right. So boleh practice skill, communication, creativity, teamwork, technical. Teamwork, dekat assignment politeknik mula-mula tu buat grup-grup tu, so untuk practice kamu teamwork lah tu kan. Ada ahli grup yang tak buat, tak kisah, slow, dia tak tak praktis teamwork yang betul. Perangai terpengaruh dari persekitaran. Ya, betul Mak Dini. Karang ayat. Nabila Iwana, Nabila. And then the last part adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Itu boleh dipelajari juga secara formal ataupun informal juga boleh buat. Ekonomi, pengetahuan berkaitan dengan ekonomi, confidence level, values, business, law, management. Alright. Now, kita pergi topik yang ketiga. The importance. Sekejap, saya tengok jam pukul berapa dah. Nanti cakap. Kamu duk makan nasi. Tak apa kat rumah nak sambil-sambil nak dengar kelas kita makan nasi. Tak apa kan. Makan je lah. Awal lagi ada 45 minit, ada lagi 15 minit. Saya cubakan melajukan keadaan. The importance of entrepreneurship to self, family and society development. Kepentingan keusahawanan terhadap diri, keluarga dan juga masyarakat. Yang pertama, tengok slide number 38. 38. Yang pertama, kepentingan keusahawanan terhadap diri kita. Kita usahawan. Diri kita, apa yang penting? Maka kita boleh mengoptimumkan potensi diri kita. Kalau dulu kerja relax ataupun ni kan, so kita gunakan tenaga kita sepenuhnya untuk nak menjalankan satu perniagaan. Alright. Kalau kita slow, bisnes lingkup. Alright. Fully utilize self potential, self control, generate profit of course lah, kan. And then the last part, role model to society. Kita boleh jadikan sebagai model untuk diikuti oleh orang-orang lain dalam masyarakat, dalam kat kampung kita, kat taman kita dan sebagainya. Alright. Yang kedua, family. Dari segi kita berperanan sebagai usahawan, kita dapat generate income untuk keluarga kita. Kalau kita kerja biasa-biasa, pendapatan sekian. Kalau kita jadi usahawan, pendapatan sekian. Semua itu efek kepada keluarga, family, gaya hidup family, taraf hidup family,
taraf social family, semua effect. Alright. Time and space spent to family, masa dan juga ruang-ruang yang boleh diguna untuk keluarga. Mungkin dengan usahawan dia tak ada time kan, kita boleh spend, kalau ada urusan-urusan untuk family, kita boleh gunakan untuk family. And then role model to family member. Ini berkaitan dengan kalau bapa businessman, usahawan, biasanya anak-anak seorang tu mesti akan jadi usahawan. Ni seperti Chinese family semua daripada asal dulu usahawan, datang kepada bapa, datang kepada anak, sebagainya. So role model to family members. And then the third one for society, the importance of entrepreneurship to society development, ke pembangunan masyarakat. Serve the need and demand of society. Dengan ada usahawan melahirkan produk baru, atau produk sedia ada tapi dia ubah sesuai kepada produk yang lebih baik, maka produk-produk itu akan ditawarkan dalam pasaran, maka dia akan dapat memenuhi kehendak dan keperluan masyarakat. Itu yang pertama, kepentingan keusahawanan terhadap masyarakat. Okey, yang kedua, create choice through innovative and creative product. Dalam pasaran, dia akan memberi peluang kepada masyarakat untuk nak pilih produk-produk yang lebih inovatif, yang lebih baik, nilai-nilai tambah Alright. Yang ketiga, offer career opportunities. Dengan adanya kita usahawan, maka masyarakat mendapat pekerjaan. Alright, peluang-peluang pekerjaan semakin bertambah dengan bertambahnya usahawan-usahawan. Alright. And then seterusnya, contribute welfare to society. Bila kita dah jadi usahawan, perniagaan kita dah berjaya, maka kita akan membuat amal kebajikan dekat masyarakat, amal kebajikan, buat derma, sumbangan dan sebagainya. And then contribute in term of education development, dalam pembangunan pendidikan. Apa maksud pembangunan pendidikan masyarakat? Dapat mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Ya, betul, Daniel Kushairi perangai tu ni okey tadi ni. Apa maksud contribute in term of education development? Kita ambil pekerja tu tak tahu nak buat kerja, and then kita hantar pergi training, pergi kursus, maka pembangunan diri pekerja kita bertambah level education dia. Alright, kita ambil, kita buka satu syarikat untuk nak keluarkan produk makanan jus, buah-buahan. Saya tengah buat satu kertas kerja untuk sebuah company dia nak keluarkan jus, minuman jus buah-buahan. So saya duk plan, benda ni perlukan training oleh pekerja kan. Pekerja dia tak ada pengalaman itu, pengetahuan itu kan. So dengan secara tak langsung dia contribute in term of education development. Pekerja akan mendapat ilmu baru untuk nak memproses jus. Dia kerja 5 tahun, dia dah mahir, nanti dia boleh buat perniagaan dia sendiri. Alright. And then selain daripada 3 perkara itu, dia ada pecahan-pecahan kecil yang sebenarnya berkaitan dengan 3 itu juga. Tapi saya cuba pecahkan lagi kepada customer, kepada staff, kepada supplier, kepada competitors, pesaing kita, dan juga kepada negara, nation. Alright. So yang tu kamu boleh baca. Saya nak ambil dua je customer, staff, supplier. Saya nak ambil yang 2, competitor and nation. Competitor ni pesaing. Kita nampak dulu kenapa pesaing ni sebagai sahabat kita, sebagai mana boleh buat sebagai rakan kan. Dia pesaing, kita kena lawan. Kalau boleh kita bagi dia mati. So tak boleh berfikiran macam tu. Kenapa sekarang ni dia ada persatuan-persatuan peniaga, persatuan kedai runcit, persatuan kedai gunting rambut sebagainya? Sebab usahawan perlu kolaboratif dengan pesaing-pesaing. Dia tak boleh berfikir secara individu biar pesaing kita mati. Tak boleh orang cerita apa, buat ubat guna-guna ke sihir apa, jangan. Pertama dosa, kedua tak boleh. Sebab pesaing kita, dia akan menggalakkan tahap persaingan yang tinggi, akan menggalakkan kita untuk cuba to be more creative and to be more innovative, untuk nak create produk-produk baru yang lebih berkualiti dan banyak nilai-nilai tambah yang ada ciri-ciri spek dan sebagainya Alright. Practice healthy competition, work together and create good relationship, and then share ideas. Okay. And then to nation. Bila ada
keseronan, bila ada usahawan dan proses-proses keseronan, apa yang negara kita dapat? Kita membantu menjana ekonomi negara dengan menyediakan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan berkaitan dengan sosioekonomi. Bila rakyat ada kerja, rakyat tak menganggur. Bila rakyat tak menganggur, rakyat ada duit. Bila rakyat ada duit, dia boleh membeli produk lain, keperluan diri dia. Beli rumah, beli kereta. Maka perniagaan rumah, perniagaan jual kereta pun tumbuh dengan baik. Dia perlukan makanan, nak beli beras, beli sayur, nasi, apa sebagainya. Perniagaan lain pun boleh tumbuh dengan elok. Faham ya? Itu berkaitan sumbangan keseronan terhadap negara. Satu lagi, bila kita jadi usahawan, perniagaan kita maju, kita kena bayar cukai dekat kerajaan kan? Lembaga hasil dalam negeri. Maka kerajaan ada duit untuk nak buat pembangunan yang lain. Nak bina sekolah, nak bina MRT, LRT, nak membina jalan raya, highway, lebuh raya dan sebagainya. Itu sumbangan keseronan terhadap negara. Income negara meningkat melalui bayaran cukai. Bayaran cukai meningkat melalui perniagaan yang maju. Cantik Ahmad Dini, idea bagus-bagus semua. Saiful, rakyat Malaysia tak boleh kerja tuan sebab Bangla kontrol. Itu masalah dari segi perundangan negara. Dulu, saya suka bila ada idea-idea macam ni, seronok kita. Kalau kelas betul-betul kat bilik kuliah, saya suka open to discussion. Topik-topik yang berkaitan, tak ada dalam nota. Okey, Ahmad Dini cantik dah. Cukai diagih kepada masyarakat melalui bantuan bla. Okey, betul. Yang Saiful Aiman tadi nah. Apa tadi? Bangla tadi. Okey, itu dasar negara dulu. Dia duk fikir rakyat Malaysia tak mau pekerjaan 3R. Apa tadi 3R? Pekerjaan yang berisiko, pekerjaan yang susah, risiko yang turun, pekerjaan yang berisiko, yang nak panjat, nak buat bangunan tata tinggi-tinggi tu. Dia tu rasa yang Malaysia tak suka, tak mau. Satu lagi perniagaan yang pekerjaan yang kotor. Satu lagi 3R apa? Kotor, membahaya. Satu lagi lupa dah. Susah, sukar. Okey. Rupa-rupanya bila jadi PKP baru ni, semua Jabatan Immigration buat operasi tangkap habis pendatang asing tanpa izin, terutama yang kita tengok dalam TV di pasal Borong, Selayang sebagainya, tangkap Bangladesh dan juga Indonesia yang tanpa dokumen yang sah. Maka pasal Borong tersebut kosong, tidak ada pekerja. And then buat interview untuk nak ambil pekerja tempatan, tiba-tiba boleh. Ada kan? So ada hikmah PKP ni kepada negara juga ya. So dengan ada kajian baru sekarang, dia orang dah saya duk lihat dia cuba nak mengubah polisi ya, di mana fokus kepada rakyat tempatan. Kamu perasan tak pergi Yasmin Arau? Dulu saya jarang makan. Saya makan tengok semua India lah, negara India. Sekarang ni bila saya tengok macam orang kita, saya pergi makan tengok, semua dengan cashier, dengan serve, waitress tak ada, perempuan ada dekat kaunter. Yasmin Arau, Yasmin Kangor Yasmin Chang saya tak pergi. Yes, 3D. Pandai Ahmad Dini, saya lupa, saya tu kata R. Ingat R ni apa benda? Dirty, dangerous, difficult. Cantik Ahmad Dini. Maka lebih extra mark. Saya suka student-student yang rajin participate discussion. Walaupun kelas kita kelas online, cantik nah. Yang lain tu mana idea 3D. Sorry. Saya duk fikir R ni apa, baru ni saya duk fikir benda lain. Tiba-tiba masuk. Okay, nation. And then the last part is ethic ya. Professional and social responsibility for entrepreneurs. So etik ni, dulu-dulu kita mungkin bekerja secara silo, maksudnya tanpa ada perkongsian dengan pihak yang lain. Amir Irfan Amir Irfan, saya bagi idea kat dia tu, tak apa bagi kat Ahmad Dini tak apa, kongsi markah tadi nak bagi 1, kongsi 1/2 0.5. Alright.
So etik profesional sekarang ni kena buat betul-betul lah. Dalam kita nak buat satu produk pun dia kerajaan dah ada perundangan dia nah. Good, nama dia Good Manufacturing Practice, GMP, dia ada sijil amalan pengeluaran baik. Alright lah. So kita kena apply sijil itu. So jabatan kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna dia akan check kita punya production. Alright lah. Tapi pengilang sekarang ni kita jangan buat slack, sebab zaman sekarang ni zaman netizen once jumpa satu benda yang slack, netizen akan buat serangan di maya. So if perniagaan kita memang akan hancur terus. Jangan buat perangai Kamu ingat tak dulu restoran pekerja India duk cuci pinggan pakai air longkang, bukan air longkang, air kat ni air kotor. Perangai tak senonoh kan. Semua netizen buat serangan. Saya rasa berbulan-bulan perniagaan tu tutup lah kan. So jangan. So itu etik profesional dalam menguruskan sesebuah perniagaan. Saya tak tengok nota, kamu tengok nota. Saya nak cakap sahaja. Selesai dah. Kita tengok pula comparison between conventional and professional practice. Nak tak nak, sekarang ni semua dah ada kod garis panduan yang disediakan oleh kerajaan. Satu kena buat kena ada sijil halal. Kalau produk berkaitan dengan pemakanan dan pemakaian facial apa semua sijil halal kena ada. Sijil Good Manufacturing Practice kena ada. Sijil Malaysian Best ada. So kena ikut semua. Satu lagi ISO kena ada. Semua tu untuk nak menjamin tahap etika dan profesional amalan perniagaan di negara kita. So bila dah jadi usahawan, kita kena fikir semua tu untuk dilaksanakan. Kalau tidak, kita tak jadi kompetitif. Daya saing kita rendah. Dalam pasaran orang tengok tu tak ada air hujan Ahmad Dini, betul. Air hujan tapi berada kat lopak-lopak kat belakang kedai kan. Betul. Yang seterusnya, yang terakhir sebelum kita tamat kelas kita pada hari ini adalah tanggungjawab sosial kita. Bila kita dah berniaga ni, kita kena fikir pihak-pihak lain yang sekitar kita. Pelanggan, pekerja, pemiutang kita, penghutang kita. Orang beri hutang, orang yang kita buat hutang. Kalau orang yang kita buat hutang, bank, agensi kerajaan seperti MARA, AIM sebagainya, kita berhutang. Orang yang berhutang pada kita, apa lagi? Satu lagi, supplier kita hutang pada supplier kan. Supplier hantar barang, beli dalam bentuk kredit. So kita berhutang pada dia. So tanggungjawab perlu dijalankan, dilaksanakan dengan betul. Tanggungjawab untuk bayar, ada jadual pembayaran kena ikut. Alright kalau tidak, bunga akan naik ataupun jadi hutang lapuk, last sekali bankrupt. Alright Alright, nak birah. Hujan kat luar tu, dengar air hujan. And then kepada business competitor, kepada pesaing, tanggungjawab kita pada pesaing, jangan main kotor. Alright kita patut bekerjasama, kolaboratif dalam persatuan, pergi meeting, buat perbincangan elok-elok. Kepada komuniti, masyarakat, bila dah kaya, beri sumbangan. Jangan duk bongkak, tunjuk gelang sampai atas lengan kan. Tahu siapa? Tu buat jawab itu. Saya tak mau sebut. Saya nak kamu jawab je itu. Alright. Kepada persekitaran, apa maksud sumbangan kita dekat nature? Jangan buat sesuatu benda yang boleh merosakkan alam sekitar. Alright. Sekarang ni contoh peniaga makanan, restoran dan sebagainya, gerai makanan tidak boleh menggunakan polistrin sebab kesedaran tentang penjagaan alam sekitar. Polistrin yang membahaya kepada kesihatan dan juga merosakkan masyarakat, merosakkan alam sekitar, maka kita kena ikut. Tu tak apa, Saiful Aiman Alright, Saiful Aiman. Saya tak mau sebut. Alright. Ada undang-undang alam sekitar. Kita nak buat satu production bagi produk kita, mungkin melibatkan bahan-bahan chemical. Jangan buang chemical tersebut kat luar. Chemical kena kumpul untuk diproses semula. Alright kalau buang dekat parit, masuk dalam sungai, nanti rosak air sungai nak digunakan balik untuk nak di empangan dan juga di pusat penangkungan untuk nak produce air balik. Alright, so jangan mengairi sungai kita dengan bahan-bahan
kimia atau bahan-bahan tercemar. Kena jaga alam sekitar. Nah, kalau kita nak produce satu-satu produk yang mungkin akan mengguna pakai bahan kimia, bahan buangan, sisa-sisa, jangan alihkan ke tempat terbuka. Alright ya? Letak untuk diproses semula ya. And then kepada negara. Kepada negara ni berkaitan dengan kena ikutlah bayar cukai, jangan lari cukai kan. Ada satu kes sekarang ni tak bayar cukai berapa ratus juta, tak tahulah kan betul tak betul. Jangan sebut tu Muhammad Ikwan lah, Muhammad Ikwan. Alright. Saiful Aiman, Muhammad Ikwan lah. Alright. So, saya rasa topik kita selesai pada hari ini, iaitu berkaitan dengan topik yang introduction to entrepreneurship. Dah 104 dah terlebih, tak apa. Kalau ada apa-apa, kita kamu komen lah dalam grup. Jangan personal sorang-sorang tak seronok. PM tanya dalam grup untuk kita berbincang secara apa-apa persoalan yang kamu nak tanya. Kadang-kadang apa yang saya cakap tersilap macam tadi ya, sebenarnya D kan. So perbetulkan balik untuk kita kongsi supaya pemahaman kita tak terpesong. Saya pun pemahaman saya pun tak terpesong. Sekian sajalah. Jumpa lagi. Selamat tengah hari. Boleh pergi lunch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Bye.